Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. مسلمين مسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seawalnya kita merafakkan kesyukuran kehadap Allah dengan limpah kurnia, idin, inayah, hidayah dan taufik darinya, serta pelbagai nikmat yang kita kecapi hingga ke saat ini, ya, nikmat iman Islam, nikmat kehidupan, kesihatan, nikmat kelapangan masa yang memungkinkan kita hadir ke rumahnya, kita hadir ke surau dan telah pun kita melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Dan kita mengisi ruang masa kita maghrib isyak dengan duduk dalam majlis ilmu, dan kita menyambung kembali kuliah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najim fi Ilmi Usuluddin. Itulah berkaitan dengan akidah. Baik, jadi kita sambung pada muka surat yang ke-7, iaitu mari sedikit cerita, atau dia disebut dalam kitab hikayat. Hikayat ni cerita lah. Bila mana sebut hikayat ni bukan semestinya kata cerita dongeng. Biasalah kitab ni dia guna bahasa lama, hikayat. Mana hikayat ni dihikayatkan, bahasa mari diriwayatkan, begitu, diceritakan. Baik, jadi kita sambung cerita ni. Cerita mari berdebat lah, ya, antara Dahri dengan Tuk Guru kepada Imam Abu Hanifah, Hamad. Cuma berdebat ni Dahri bukan dengan Tuk Guru Imam Abu Hanifah, dengan Imam Abu Hanifah yang masih lagi masa tu muda. Nanti kita akan baca. Jadi malam ni kita baca pabilah cerita, kalau tak habis tergantung, kan. Baik, jadi kita mulakan dahulu majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. Baik, sebelum ni kita bicarakan bahawa hukum belajar, hukum belajar ilmu akidah. Dia mari hukum belajar dari sudut tafsili, ya. Tafsir ini terperinci. Secara umum adalah fardu kifayah, wajib setiap orang kena tahu. Manakala secara tafsili, secara terperinci, maka cukup ada seorang dalam kalangan, ya, anak Korea, satu kawasan tu, maka melepaskanlah yang lain. Kerana keperluan untuk ada seorang yang
mahir, alim, pakar untuk nak melawan hujah yang datang daripada orang yang nak bagi buat mari pening, buat mari celaru. Tu. Jadi ini nak sebut mari kisah ni, kisah mari orang yang dah hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dia buat mari dia nak berdebat, kemudian dia telah mengalahkan dah ramai alim ulama. Mari kita baca. Baik. Apa nama tadi yang perlu kepada fardu kifayah tadi agar dapat mengalahkan orang itu dengan mendirikan dalil yang boleh mengalahkan dia. Makna cukuplah kalau kata dalam satu kawasan tu seorang, makna orang mari celaru, cukup orang tu yang mana berhujah untuk nak lawan, bukan setiap orang. Itu kalau kita bicarakan tentang mazhab. Kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Maknanya bagaimana pandangan-pandangan mazhab Syafi'i itu yang kita pegang dan kita amalkan, khususnya dalam perkara ibadat. Dalam masa yang sama kita tidak menafikan pandangan serta amalan mazhab yang lain. Maknanya bagaimana dalam kita mengamalkan mazhab Syafi'i, mazhab yang lain itu kita tak kata salah, kita tak kata tak boleh nak amal. Kenapa kita kata begitu? Kerana ada hari ini orang kata kita tidak perlu kepada mazhab. Kerana Nabi tak cerita pun tentang mazhab. Nabi Nabi tidak bermazhab. Nabi nak bermazhab ke mana? Nabi pembawa syariat. Mazhab ni timbul kerana Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia, dah ramai. Kemudian permasalahan isu makin timbul, makin ada, makin banyak. Tak. Maka dalam hal keadaan ibadat ni, bukan kita kata sebab itu perbezaan antara mazhab ini, kerana perbezaan itu melihat bukan kata berbeza mereka itu dengan sebab salah pada mengambil dalil tak. Berbeza itu yang tu kadang dilihat ada pandangan yang kata perbezaan ulama itu rahmah. Kalau kata umpamanya berkaitan dengan kunut, kunut subuh. Bagi pandangan yang kata tak ada kunut subuh, kerana dilihat Nabi subuh tidak selalu baca kunut. Maka mazhab kita Syafi'i pun bukanlah kunut tu bukan rukun. Cuma subuh tu kita baca kunut kerana dia lebih utama lah, yang disebut sunat abad. Maka kita baca lah tiap-tiap kali subuh. Jadi sebenarnya dia tidak timbul isu. Maksudnya siapa nak baca, siapa tak mau baca, tak payah baca. Begitu tak. Maksudnya bagaimana? Tak baca. Kalau dia tak baca, dia semayang habis, tak sujud sahwi, sah amalnya dia, sah. Cuma pandangan dalam mazhab kita Syafi'i tidak sempurna comel, tak molek. Ada kurang. Begitu. Baik. Jadi kenapa kita sebut begitu? Kerana hari ni duduk mari sebut. Tak perlu pada mazhab, kita rujuk kepada Quran dan hadis. Baik. Adakah imam mazhab itu tak rujuk Quran hadis? Wahai mereka yang lebih mengetahui, lebih tahu. Kerana mereka golongan salafus soleh. Golongan awal. Kita akhir ni nak rujuk terus ke mana, nak faham ke mana, kan? Jadi sebab itu dalam kita sebut tadi bermazhab tadi, mana kita ikut pandangan mazhab tu. Kalau macam hari ni lah timbul isu sebelum ni tentang COVID, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak kuasa fatwa awak keluar sembahyang berjemaah di masjid surau, hendaklah berjarak. Ni rapat balik lah, jarak semeter, pakai face mask apa semua tu kan. Marilah orang duk petikan ni, kenapa berjarak apa semua. Nabi tak pernah berjarak. Ada. Mana kita orang awam ni tak boleh jawab. Kita aku dengan fatwa daripada kita kuasa fatwa negeri. Baik. Maka siapa jawab? Depa. Kalau tanya apa siapa ini? Depa aku.
Hukum tu begitu. Jadi kita aku ikut. Kalau mari kita nak jawab pun boleh. Adakah dengan berjawab tu batas sembahyang? Tak. Lainlah kalau fatwa keluar. Kerana COVID, makmum duduk depan, imam duduk belakang. Tu baru batal. Imam duduk belakang kali. Makmum duduk depan. Batal lah. Pasal makmum duduk bermana pun, dia selagi duduk belakang, dia sah. Dia sah jadi makmum. Dia adalah syarat dia. Tu. Kalau duduk luar pagar ni, duduk luar pagar ni, apa jadah maya ikut. Tak duduk. Walaupun duduk belakang, dia adalah ada beberapa syarat dia. Kalau ni 2 tingkat, 2 tingkat atas. Walaupun disambungkan dengan speaker. Tapi kerana tak ada connection antara atas dengan bawah. Tak boleh. Ni contoh tingkat atas tu. Maksudnya 2 tingkat tu macam kita kata kalau rumah boleh jadi ada ruang dia ni kan. Ruang hak connect hubungan tu. Sebab itu kalau tengok masjid-masjid 2 tingkat, dia bukan tutup rapat habis, dia ada ruang. Sama ada tengok atau depan. Atau ia ke tepi je. Ada ruang tengah. Untuk menghubungkan antara yang atas dengan yang bawah. Sekurang-kurang yang bawah, yang hak atas dapat melihat yang bawah. Demikian juga hak luar sana. Luar sana dia kena penghubung. Macam contoh ni sebelah ni. Kalau hak sah pertama ni, dia tak boleh keluar. Pasal dia putus. Sah kedua, boleh. Pasal pintu tu ada. Walaupun pintu tu tak guna. Maksud bukan tak guna apa. Walaupun pintu tu seal. Dia panggil palang. Sebut dalam kitab. Makhluk al-Badr yang sebut. Walaupun pintu tu dikunci, dipalang sekalipun, tetap dikira ada penghubung. Kerana ada pintu. Pintu mana dia boleh hubung. Sebelah tu, luar sana boleh sambung. Bila bersambung luar sana, belakang dia boleh sampai ke belakang. Dia adalah beberapa syarat. Itu kena baca kitab fiqh pula lah. Baik. Jadi kita baca ni. Balik semula. Jadi kita nak sebut tadi begini. Ya, bukan mesti kata setiap orang nak tahu dalil. Kita nak kata begini, yang nak mencanangkan tidak perlu pada mazhab, kita perlu tu kepada Al-Quran dan hadis. Sebenarnya kalau kata tidak perlu kepada mazhab, kita tetap perlu juga kepada siapa? Alim ulama. Kerana kalau kata kita sendiri tak dulu, kerana dalil kita pegang pun tak lepas. Kalau mari tanya ni mari mana dalil? Bukan boleh. Bukan senang-senang kita nak ingat dalil. Baik. Jadi itu keperluan bermazhab supaya tidak mari pening celaru. Bila tidak pada mazhab, dia pegang. Satu sebab tu tidak pegang kepada mazhab, ikut suka. Pening. Dalam nak mengaji dalam perkara ibadat pun pening dah. Nampak? Kalau kita di Malaysia mazhab Syafi'i, maka kita buka kitab fiqh mazhab Syafi'i. Nampak? Kalau tak ada perlu pada mazhab, tak mau mazhab, nak buka kitab apa? Kitab Pak Mazhab. Berat. Orang awam ni mazhab Syafi'i pun belum habis lagi. Nak Pak Mazhab supaya nak tengok mana hak lebih kuat pandangannya. Tu jangan pening gitu lah. Baik. Jadi kita baca lagi tak habis. Baik, supaya ada yang dapat mengalahkan orang yang buat mari nak merosakkan, sama ada merosak dari sudut akidah, merosak dari sudut ibadat, dan sebagainya yang lain. Baik. Maka disebutlah satu kisah. Pada zaman ni ada satu dan seperti barang yang dihikayatkan, dan seperti barang yang diriwayatkan. Bahasa mari bahasa biasa mari diriwayatkan. Bahawa ada satu dahri. Dahri ini disebutkan etis lah, tidak beragama, tak percaya kepada Tuhan. Datang ia pada zaman Hammad, iaitu guru Imam Abu Hanifah. Dan menuntut ia akan segala ulama hendak berhujah ia dengan katanya, kata kamu Allah itu ada. Maka dia mari kita sebut persoalan. Kamu kata Allah ada. Manakala ada, betapa tiada tempatnya.
Maka tiada ada sesuatu yang maujud melainkan ada tempatnya. Maka Dahri kata, kamu kata Allah tu ada, tetapi tak ada tempatnya. Ni logik lah, logik. Sesuatu benda yang ada, makna ada tempat dia. Maka beberapa mereka itu yang sudah dialahkan, makna dikalahkan oleh Dahri. Makna sampai sini ni ada dah ulama yang telah dikalahkan oleh Dahri. Pasal dia mari logik akal, lawan payah sikit. Kalau kata Islam, berhujah sama Islam, kita sumber Al-Quran hadiah. Tapi bila nak berhujah dengan bukan Islam, Quran bukan sumber dia, sumber kita, tapi mereka tu tak. Jadi nak berhujah, nak mengalahkan persoalan-persoalan ini, ya, tidak boleh tidak juga lawan dia menggunakan logik juga. Lawan juga kena akal, kemahiran fikir, nak fikir apa nak jawab. Supaya dengan apa dia boleh terima secara logiknya. Maka nak jawab tu bukan senang. Nak menolak keraguan tu. Maka bertanya ia kepada manusia. Tanya kepada, adakah lagi tinggal daripada ulama kamu seorang? Maka sahut orang banyak, ada lagi, iaitulah Hammad. Tok Guru Imam Abu Hanifah. Maka berkata Dahri, hai Khalifah, hadirkan olehmu akan dia pada aku supaya berhujah ia sertaku. Maka menyuruh Khalifah akan Hammad. Maka berkata Hammad, beri tangguh olehmu akan daku malam ini. Maka tak kala berpagi-pagi datang Abu Hanifah. Makna Khalifah masa tu panggil Hammad, suruh berhujah, berdebat dengan Dahri. Maka Hammad kata, beri aku tempoh. Tempoh malam ni, mana sehari esok pula lah. Mana mari panggil hari ni, beri tempoh malam ni, esok pula. Kalau kata nak berhujah, berdebat pun. Baik. Maka berpagi-pagi datang Abu Hanifah. Dan adalah ia lagi kecil. Masa ni Imam Abu Hanifah ni kita kata remaja lah. Nak kata kanak-kanak tu kecil sangat, remaja, belasan tahun gitu. Maka melihat ia akan gurunya yang bernama Muhammad itu di dalam duka cita yang sangat. Maka bertanya Abu Hanifah akan dia, apa sebab daripada percitaan ini? Maka berkata ia, betapa aku tiada duka cita dan telah menyeru oleh Khalifah akan daku berhujah serta Dahri, dan telah menghimpunkan segala ulama, dan aku bermimpi semalam di dalam tidurku akan suatu penglihatan yang sangat mungkar. Maka berkata Abi Hanifah, apa ia? Katanya, aku lihat akan satu dusun yang sangat luas, lagi berhiasan, dan ada padanya satu pohon kayu yang berbuah. Maka keluar daripada satu pancur, maka keluar daripada satu penjuru kampung itu babi. Bahasa kita babi juga. Balik bayar babi. Maka memakan ia akan buah kayu itu hingga habis dengan daunnya dan cawangannya, ranting. Makan daun, pokok kayu itu dengan ranting, daun babi yang makan, ranting babi yang makan kok. Tu nak sebut. Ini analogi lah, mimpi ni hubung kait dengan Dahri tadi. Mana dah. Memakan ia akan buah kayu itu hingga habis dengan daunnya, dengan cawangannya, hingga tinggal batang semata-mata. Pokok ranting habis, semua tinggal batang setunggu gitu. Tu. Maka tinggal maka keluar daripada isi pohon kayu itu satu harimau. Maka ditangkapnya akan babi itu. Lalu mati babi itu. Maka berkata Abu Hanifah, siapa situ? Imam Hammad mimpi begitu. Malam mimpi dia nampak satu dusun. Satu pohon kayu. Lepas tu nampak seekor babi. Babi tu duk makan buahnya, daunnya, rantingnya. Tinggallah tunggu hingga sebatang. Kemudian
Lepas tu yang nampak keluar daripada batang tu harimau. Harimau tu babi dengan harimau mana menang? Menang harimau lah. Mampu gitu babi tu. Mati. Lalu mati babi itu. Maka habis itu cerita apa mimpi tu. Bila mimpi ni dia ada takbir. Mimpi disebut takbir mimpi. Bukan dia guna istilah tafsir. Mengibarat mimpi ni mengibaratkan mimpi. Takbir mimpi. Baik. Berkata Abu Hanifah bahawa Allah Ta'ala mengajar akan daku ilmu takbir mimpi. Imam Abu Hanifah ni masa kecil ni, masa remaja ni, kelebihan yang Allah beri kepada dia, ia boleh mengibarat mimpi. Mana dicerita mimpi tu, ia boleh ibarat apa maksud daripada mimpi tu. Ibarat ni mana apa maksud daripada mimpi tu. Kalau kata pokok kayu tu apa dia, daun ranting tu apa dia, babi tu apa dia, harimau tu apa dia, begitu. Baik. Mengajar Allah Ta'ala mengajar ia akan daku ilmu takbir mimpi. Maka mimpi ini baik bagi kita. Imam Abu Hanifah kata, Tuk guru dia mari takut apa mimpi pasal tuk guru dia Allah Subhanahu Muhammad. Imam Muhammad ni boleh jadi dia tak tahu akan ibarat daripada mimpi tu. Dia nampak babi lah apa semua. Baik. Maka Imam Abu Hanifah ni Allah beri kelebihan kepada dia boleh mengibarat mimpi. Maka Imam Abu Hanifah kata mimpi ini baik bagi kita. Dan jahat bagi seteru kita. Dan buruk bagi seteru kita. Baik. Maka jikalau engkau izinkan bagiku kepada takbir akan dia, nescaya aku takbir akan dia. Maka berkata Hammad, takbirkan olehmu ya Nu'man. Nama Imam Abu Hanifah tu Nu'man ibn Bashir. Nu'man. Artinya nama Abu Hanifah itu Nu'man. Itu nama Abu Hanifah sebenar. Maka berkata ia bermula dusun yang luar lagi berhiasan itu agama Islam. Dusun yang luar, yang indah, yang penuh dengan perhiasan itu agama Islam. Dia kata perhiasan kan. Baik. Dan pohon kayu yang berbuah itu ulama. Pohon kayu berbuah tu ulama. Sekali dengan pokok daunnya semualah ulama. Baik. Dan asalnya yang tinggal itu engkau. Hak batang yang tinggal tu engkau, Imam Ahmad. Makna kalau kata babi maka habis nak tak ada habis dengan kata habis. Makna tak ada ulama yang boleh berhujah nak lawan hujahnya dahri tadi. Makna ada lagi. Ada lagi tu. Tinggal tunggu tu je. Batang tu. Biasanya ulama lain dah dikalahkan. Tahu pun lebih semua nak makan. Mana babi tu siapa? Babi tu dahri lah. Tu. Kita habak siap-siap. Lagi ada memang disebut. Baik. Mana dah? Yang tinggal itu engkau. Dan babi itu dahri. Dan harimau yang membunuhkan babi itu, siapa dia? Harimau tu siapa? Hak yang mentakbirkan mimpi. Imam Abu Hanifah. Dan harimau yang membunuhkan babi itu aku. Daripada tunggu tadi, Imam Ahmad keluar daripada dia. Anak murid dia lah. Keluar daripada harimau yang membunuh. Maknanya, ibarat daripada mimpi ni, siapa yang akan berhujah dengan dahri? Imam Abu Hanifah. Bukan dahri. Maka, berjalanlah engkau dan aku serta engkau. Maka berjalanlah engkau dan aku serta engkau. Mana jalanlah Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah berjalan dari belakang. Pasal anak murid mana boleh duduk depan? Tak. Tu. Pasal masa ni Imam Ahmad lah tok guru besar. Imam Abu Hanifah masih lagi belum jadi tok guru lagi ni. Boleh jadi guru lagi. Malah menjadi murid kepada Ahmad. Baik. Maka dengan berkat himmah engkau dan berkat hadarat engkau, aku berkata-kata sertanya. Berkat keilmuannya ulama tadi ni, Imam Ahmad tadi, maka aku ikut serta. Hadir lah. Mana hadir bersama. Dan dalam masa yang sama, aku yang akan berhujah. Berkata-kata sertanya. Dan aku lazimkan hujahnya. Maka sukalah Ahmad itu
dan berdiri keduanya ketika itu jua kepada masjid Jami'. Maka dua-dua tu pergi. Imam Ahmad dan anak muridnya Imam Abu Hanifah pergilah ke masjid Jami', tepat hak nak berdebat tu berhujah. Maka datang khalifah dan berhimpunlah segala manusia pada majlis Hamad itu, yakni majlis Hamad yang hadir itu, dan berdiri Abu Hanifah di hadapan gurunya di bawah sarirnya, memegang ia akan kaus gurunya dan kaus dirinya. Maka datang Dahri dan naik ia di atas mimbar dan berkata ia, siapa yang menjawab akan soalanku? Maka sahut Abu Hanifah, apa perkataan kamu itu? Nyatakan olehmu. Maka orang yang mengetahui dijawabnya akan pertanyaan kamu itu. Maka berkata Dahri, siapa engkau? Bila Dahri naik mimbar, Dahri tanya, siapa yang akan jawab soalanku? Bila aku tanya, siapa yang akan jawab? Maka Imam Abu Hanifah, sebab Imam Abu Hanifah minta izin kepada gurunya biar dia yang berkata-kata. Kan? Maka Imam Abu Hanifah kata, tak apalah mu tanya, nanti siapa yang tahu dia akan jawab. Begitu. Itu maksud Imam Abu Hanifah. Berkata, ia siapa yang menjawab akan soalanku ini? Maka sahut Abu Hanifah, apa perkataan kamu itu? Nyatakan ilmu. Maka orang yang mengetahui dijawabnya akan pertanyaan kamu itu. Maka berkata Dahri, siapa engkau? Hai kanak-kanak, engkau berkata-kata sertaku. Beberapa orang yang mempunyai kemegahan dan orang yang yang ada serban yang besar-besar, dan yang mempunyai kain yang kemegahan dan tangan baju yang luah-luah. Lemah mereka itu daripadaku, maka betapa engkau berkata sertaku, padahal kecil umur engkau dan hina diri kamu. Ini pelik pandang rendah. Sebab itu kita walaupun orang tu muda lagi, kita tak boleh pandang rendah lah. Pasal dari sudut kalau kata ilmu, ialah kerana Allah berkehendak nak beri ilmu ni kepada siapa ya. Disebutkan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, bahawa siapa yang Allah berkehendak nak berikan kebaikan kepadanya, Allah beri faham padanya tentang agama. Ini Allah mengangkat Imam Abu Hanifah semasa ia masih kecil lagi. Dia dah berhujah dah dengan Dahri. Baik. Jadi Dahri ini pandang rendah. Dia kata, mu siapa? Hang siapa? Hang kecil lagi. Sedangkan dah disebut tadi kan, ramai dah ulama yang telah aku kalahkan hujahnya. Gitu. Hang ni siapa? Hang budak lagi, pasal apa hang nak cakap ni? Begitulah, lebih kurang. Pasal apa hang nak cakap ni? Ramai dah tu guru tu, kata gitulah. Ramai dah ada ulama tu aku telah kalahkan. Main nak cakap pasal apa? Gitulah. Dia pelik. Pasal nampak kecil lagi, umur pun muda lagi, nampak tak layak untuk berdebat. Hai kanak-kanak, engkau berkata sertaku, beberapa orang yang mempunyai kemegahan dan orang yang ada serban besar-besar dan yang mempunyai kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas-luas. Mana ini ibarat mana pakaian ulama dululah. Ulama dulu makna terbang besar. Pakaian ni kalau kata jubah kita ni ikut dada ada pakai kacing ni dah. Mana dia hak ni luah. Dia mana masing-masing itu adalah dia punya pakaian dia. Tak. Jadi hak tu masing-masing lah di zaman, ikut zaman zamannya. Baik. Pakai baju dan tangan baju yang luah-luah. Lemah mereka itu daripada aku, maka betapa engkau berkata sertaku, padahal kecil umur engkau dan hina diri kamu, dihina. Ya. Maka berkata Abu Hanifah, tiada menaruh oleh Allah Ta'ala akan ketinggian dan kebesaran itu kepada orang yang mempunyai sebang yang besar-besar dan kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas, tetapi ditaruh akan dia bagi ulama seperti firman Allah Ta'ala, walladzina utul ilma darajat, dan segala mereka yang didatangkan bagi mereka itu akan ilmu itu beberapa darjat. Makna apa? Makna kalau Allah berkehendak nak beri ilmu, ya, tak kira dia muda lagi ke, kan? Tak kira dia masih lagi remaja ke, muda, umur dia muda lagi ke.
Kerana kalau Allah berkehendak nak beri ilmu kepada dia, dia boleh dia boleh lawan hujah tu. Baik. Kemudian mana dah? Darjat. Maka berkata Dahri itu, engkau yang menjawab akan soalanku. Maka kata Abu Hanifah, bahkan aku jawab akan soalan engkau dengan taufik Allah. Maka berkata ia, maka Dahri ini terima dakwalah dah. Dah yang manakala Imam Hamad pun duk senyap. Imam Abu Hanifah yang bercakap dah. Imam Abu Hanifah minta izin dah dengan tu dia, biar dia yang berkata-kata. Baik. Maka tiada ada baginya. Maka tanyalah Imam Dahri kepada Imam Abu Hanifah. Berkata ia, adakah Allah itu mawjud? Maka jawab Imam Abu Hanifah, bahkan memang wujud lah. Berkata ia, di mana ia? Kata Imam Abu Hanifah, tiada ada baginya tempat. Ni tikok kita, tiada ada baginya tempat. Kerana tempat-tempat ini ataupun yang kata hilah lah. Hilah ni kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang tu. Tu samalah. Baru maksud tempat. Itu pada makhluk. Jadi tiada ada baginya tempat. Kata Dahri, betapa ada mewujud, tiada ia bertempat baginya. Dahri tanya lagi, betapa ada yang mewujud tapi tak ada tempat? Kalau nak diibarat kepada makhluk, okeylah. Betapa ada ia mewujud tapi tak ada tempat. Macam kita malam ni, masa ni 8:23. Waktu betul ke? Waktu betul. Waktu 29. 29 eh? Dia tu sisi 23, 24. Itu 8:30. Mana betul? Waktu betul kot. Waktu nak masuk waktu. Baik. Masa ni kita duduk dalam surau. 8:24. Ada semua ni dalam surau. Boleh jadi tak kita duduk tempat lain? Tak lah. Pasal itu kata tempat. Bila kata bertempat, kita masa-masa tu ada tempat kita. Masa ni 8:24 ni kita semua ada dalam surau, duduk dalam surau. Contohlah. Ikilah hari ni hari Ahad. Hari Ahad pasal malam kira lama kita. Maka di dalam lama tu berlaku kata orang pakan nak kata orang pok. Tu. Pokok masa ni 8:24. Waktu dalam pokok tu ada orang nampak nampak macam kita. Nampak macam kita. Macam dia buat tuduh kepada kita. Pergi bala polis report. CA kita lah kata. CA ni buat report atau CA ni nampak CA ni. Maka buatlah laporan. Maka report kita. Maka kita boleh menafikan. Sebab apa? Ada kita duduk sini. Dia saksi semua dan macam mana dia boleh di sana tu? Masa tu dia duduk di surau. Duduk dengar kuliah. Macam mana ada? Mana kata hak dulu? Ni boleh jadi pelanduk dua supol. Nak nampak-nampak. Nak nampak dekat-dekat. Begitu. Itu yang kata tempat. Dia tidak akan boleh dua tempat dalam satu masa. Di sini pun ada, di pasar malam pun ada. Kalau di sini, kompon di sini dia ada, di pasar malam tu bukan dia. Siapa dia? Kalau lah kata nampak betul dia. Hak menyerupai dia. Pun boleh jadi. Nampak? Yang hak duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad apa? Hak duduk orang, hak duduk berlojing. Biasanya, kadang nampak jalan malam. Nampak orang tu. Orang tu duduk rumah tidur. Pukul 3 pagi jalan. Dia menyerupai kawan tu. Contohnya, dia berlejing untuk nak jaga kawasan dia. Jin tu duk musim jalan tu. Bukan dia rupa jin lah. Orang lari. Orang nampak takut. Dia merupai orang tuan tu supaya orang nampak. Tuan orang ni duk jalan. Duk jaga kawasan. Begitu. Jadi dia nampak jalan. Kawan tu tidur tu. Hak menyerupai jin. Jin ni boleh jadi lah. Tapi kalau orang tu duduk dua tempat lah satu masa, tak ada. Mana bahasa mari sebut mustahil. Yang kata dua tempat lah satu masa. Baik. Mana dah? Okey. Kemudian, ini hujah pertama.
Baik, kalau betapa ada mewujud tiada ia bertempat baginya, kata Imam Abu Hanifah. Jawab. Imam Abu Hanifah. Bagi ini dalil pada diri kamu. Ini kata bahawa Imam Abu Hanifah Allah beri kecerdikan dia dalam perhujah, pemikir. Apa nama kita sebut kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir aras tinggi. Kebat. Bahasa lah dia bagi. Mana fikir dia tu arah tinggi. Zaman dia ni, kebat dia ni kira hebat. Kebat. Kemahiran berfikir arah tinggi. Baik. Dia bagi hujah dia ni, dia kata dalil akli. Akal. Bila nak lawan ni, nak amri sebenarnya amri Quran pun boleh. Tapi kerana lawan dia ni bukan Islam. Amri Quran, dia tak terima ayat Quran. Dia kena amri sejarah akli. Akal. Baik. Mana dia sebut, bahkan berkata ia, mana dah? Lari. Dalil pada diri kamu. Baik. Katanya, di mana ia dalilnya? Kata ia. Ni duk mari-mari dah tanya gimari. Imam Abu Hanifah kata, dalilnya pada diri kamu. Dahari kata, di mana ia? Di mana ia dalilnya? Kata ia, berkata Imam Abu Hanifah, iaitu tiadakah pada diri kamu nyawa? Ruh. Nyawa kan ruh. Maka katanya bahkan mana dalam masa yang sama ni dia nak jawab, dalam jawab dia tanya balik. Ni kata hebat. Dalam dia nak jawab soalan ni kata, kalau kamu kata Allah tu ada, bagaimana Allah tu ada sedangkan tempat itu ada? Maka Imam Abu Hanifah jawab dalil dia pada diri kamu. Tanya balik, adakah pada diri kamu tu ada nyawa? Ada, pasal hidup. Nyawa. Kalau kata tak ada nyawa, mati kan? Maka dah hari kata, bahkan memang ada nyawa lah. Baik. Maka, tiadakah pada diri kamu nyawa? Maka katanya, bahkan kata Abu Hanifah, di mana tempat ruh? Yang kata ruh, nyawa ni ruh. Di mana tempat ruh kamu itu? Di kepala kah? Muka kah? Atau perut kah? Muka kah? Atau perut kamu kah? Atau di kaki kamu kah? Maka tercengang ia. Kemudian dari tercengang. Nampak? Adalah kalau kata kan, mari tanya ruh tu. Ruh tu ada? Ada. Pasal nyawa tu ada. Pasal kita hidup. Kalau ni mari tanya, kalau kamu kata ruh tu ada, di mana ia duduk? Duduk dalam badan tak? Di mana ia duduk? Di kepala. Dia boleh jadi pala, pacung pala, air mati. Tapi orang tak perut, orang mati. Nampak? Maka jawapan dia tidak tidak bertempat. Itu baru maksud. Maksud daripada hujah daripada Imam Abu Hanifah. Tercengang. Ni hujah yang mari secara akli. Dan hujah yang mari ni hak duduk di diri. Mudah ya. Bukan payah. Baik, ini kerana Allah beri kelebihan kepada Imam Abu Hanifah. Baik. Kemudian tercengang ia. Mana dah tercengang tadi? Kemudian menyuruh oleh Imam Abu Hanifah akan air susu. Buat dalil yang lain pula. Maka ni satu dalil yang pertama. Dalil yang kedua mari. Dalil yang kedua, mari pula dalil kedua ni kata kelebihan. Dan berkata ia, tiadakah pada air susu ini minyaknya? Kata Dahri bahkan, kata Imam Abu Hanifah, di mana tempatnya? Di ataskah atau di bawahkah? Maka tercengang pula Dahri. Dua dalil yang mari dalam meletakkan tempat tadi. Dalam susu kan ada minyak. Ada minyak. Minyak tu di manakah ia duduk? Di atas ke di bawah? Tak tahu duduk mana. Itu dua dalil pada satu soalan. Soalan pertama. Banyak lagi ni. Pukul 10 kau bawa habis. Tu. Tapi tak apa pendek ni. Kita baca. Mana dah. Tercengang pula Dahri. Maka kata Abu Hanifah seperti tiada dapat bagi ruh itu tempat. Dia hurai balik. Tiada dapat bagi ruh itu tempat pada tubuh badan. Dan tiada pula bagi minyak itu tempat pada air susu itu. Demikian lagi tiada dapat pula bagi Allah itu di dalam kaun ini tempatnya. Itu nampak. Mana hujah itu dia lawan secara akli. Mana itu jawapan dia? Mana kalah ni? Dah hari kalah. Soalan pertama.
Kata dahri. Maka apa ada dahulu daripada Allah dan apa kemudian daripadanya. Mari tanya yang kedua. Apa ada dahulu daripada Allah dan apa ada kemudian daripadanya. Ini kalau kata dalam bab akidah kan qidam baqa. Maksudnya Allah ni tiada yang mendahuluinya, tak ada dulu kerana dia yang sedia kala. Kemudian baqa, kekal. Tak ada yang kekal selain daripada Allah. Maka nak mari hujah ke mana pula. Baik, maka Imam Abu Hanifah jawab mudah ya. Kata Imam Abu Hanifah, tiada suatu dahulu daripadanya dan tiada suatu kemudian daripadanya. Tak ada hak dulu dan tak ada kemudian daripadanya. Kata dari betapa tasawur, betapa boleh kita nak bayang, nak gambarkan ada suatu yang wujud padahal tiada suatu dahulunya dan tiada suatu kemudiannya. Bagaimana kita boleh nak gambarkan sesuatu ni, kata logik akal lah, logik akal. Bagaimana boleh kita nak gambarkan sesuatu yang wujud tu, hak ada tu, dia tak ada mendahului dia, tak ada mula dia, tak ada. Dan tak ada ujungnya. Itu kerana dah hari ni guna logik akal. Baik, nak jawab pun guna logik akal. Kata Imam Abu Hanifah, baginya itu dalil pada badan kamu pula. Badan juga. Tadi badan juga, ni badan juga. Mudah sebenarnya, tapi kerana kemahiran, tu kata kemahiran berfikir aras tinggi. Baik. Kata ia, maka apa ia? Dah ditanya. Katanya, apa dahulu daripada ibu tangan kamu dan apa kemudian daripada jari kelingking kamu. Ini jari tangan. Ni tak ada, ni ada, ni ada. Ni ada. Kalau kata ni ada, ibu jari ni ada dahulu daripada ibu jari. Hak depan ya. Mana ada ibu jari paling depan. Jadi ni hujahnya nak kata, bila kata bukan semuanya yang kata ada itu mesti didahului dengannya Allahumma salli ala Muhammad, ada yang dulu daripada dia. Ini sebagai dalil akli lah. Kemudian apa yang kemudian dia ada kelingking? Tak ada, ia ada belakang kali. Ini depan kali. Hujah lain pun boleh. Hujah lain bagaimana? Hujah lain kalau kita nak hujahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada anak contoh. Anak sulung. Dan nama sulung. Ada lagi hak dulu daripada anak sulung tu? Tak ada, dia anak sulung. Itu hak bongsu. Hak bongsu. Hak lah kali bongsu. Ada lagi pada bongsu. Tak ada dah pada dia bongsu. Tu pun juga boleh jadi dalil. Ni kerana nak nampak di batang. Nampak tu kalau anak yang nak bayang pun anak. Tak. Ni di sini tu. Ni ibu jari. Ada depan dia. Mana ada? Kelingking ada belakang dia? Tak ada. Ada begitu. Baik. Maka kata Imam Abu Hanifah, demikian lagi Allah Ta'ala tiada suatu dahulu daripadanya dan tiada suatu kemudian daripadanya. Dua dah. Jawab. Tiga. Nak biar. Tiga soalan. Kata dahri, tinggal lagi pada aku satu pertanyaan. Lah, ada tiga soalan. Lah, yang ketiga. Katanya, nyata olehmu aku jawab insya-Allah. Maka Imam Abu Hanifah tanya. Mu tanyalah, aku akan jawab insya-Allah. Katanya, apa kelakuan Allah sekarang? Apa kelakuan Allah sekarang ini? Kata Imam Abu Hanifah bahawasanya engkau ini terbalik pekerjaan engkau. Sehingga bahawa adalah yang menjawab itu di atas mimbar. Dan yang bertanya itu di bawah mimbar. Maka dalam hal lepas ditanya ni, Imam Abu Hanifah kata, ni terbalik ni. Tak apa, mu tanya, mu dah atas mimbar. Dan ni hak nak jawab, dan ni mu turun dulu, aku jawab atas mimbar. Gitulah. Lepas tu dah hari pun, akulah ikutlah. Tu. Dan yang bertanya itu di bawah mimbar. Maka manakala engkau turun, aku naik. Nescaya aku jawab akan soalan engkau. Maka turunlah dahari daripada mimbar dan naik Imam Abu Hanifah atas mimbar. Maka tatkala duduk ia atas mimbar, maka bertanya dahari. Maka jawab Abu Hanifah akan tanyanya dengan katanya, kelakuan Allah sekarang ini menggugurkan yang batil seumpama kamu daripada atas ke bawah. Daripada mimbar tadi turun ke bawah. Turun daripada atas dan menaikkan yang sebenar umpama aku di bawah ke atas, aku dari bawah ke atas.
Maka lalu Allah Allah ni kalah. Ia tak guna kalah Allah. Lalu Allah ia dan putus hujahnya habislah. Habis. Kadang 10. Dia habis. Baik habis situ. Apa? Ni kerana kalau nak ni kira lawan dengan akli lah. Masa pasal dia tanya apa kelakuan Allah masa tu. Jadi dia buat bagi situasi dulu lah. Bagi situasi je tu. Imam Abdullah kata, okey, lah ni aku nak jawab tak apa. Bagi aku naik atas. Lah ni hantu aku naik atas. Maka dia sebut, itulah kelakuan Allah. Masa tu, betul lah. Betul situasi itu, maksudnya di situ dan situasi itu. Di tempat lain, semua juga adalah kelakuan Allah. Cuma nak beri dari sudut logiknya, itu adalah kelakuan Allah. Allah buat tu. Allah buat turun daripada mimbar, daripada atas turun bawah. Kemudian Allah naikkan aku daripada bawah ke atas mimbar. Jadi ni hikayat ni, cerita ni mari sebut apa? Iaitulah dalam bab belajar ilmu. Maksudnya bagaimana kena ada orang yang boleh melawan hujah ni. Kalau kata semua nak lawan kan, dia tadi sebatang pokok, ulamanya batang ranting-ranting daun. Ulamanya habis semua kalau. Tinggal lagi satu aja lahan. Batang tu bukan nak makan buat babi. Habis. Ada. Kalau tak ada orang yang alim dapat ulama ni dapat mengalahkan hujah yang datang daripada golongan yang nak merosakkan akidah. Ni nak merosakkan akidah. Nak merosakkan akidah, nak mari kata bagaimana Allah itu bertempat. Nak kata bagaimana Allah itu Tuhan itu ada yang dahulu daripadanya. Begitu. Mari macam-macam. Jadi itu keperluan nak sebut bahawa nak mengajilah. Cuma bagi orang awam sekadar yang kita sebut tadilah meluluskan diri kita. Bila tanya tentang Allah, maka kita jawab mawjud. Allah mawjud. Buktinya mawjudnya segala hak ada. Wujudnya segala hak ada. Buktinya hak diri kita pun dah membawa dalil bahawa yang jadi dalil bahawa Allah itu wujud. Kenapa begitu? Kerana kita ada ni kerana diciptakan oleh Allah. Itu dah sebagai dalil. Mana lulu dah iman. Tapi kalau nak lebih lagi, yang ni nak berhujah dia kena lagi kemahiran pula. Nak lawan hujah kemahiran berfikir pula. Baik. Jadi situ. Habis situlah. Habis hikayat. Habis kisah ni berdebat hujah. Mana kalahlah yang batil, menanglah yang hak. Dalam kisah ni yang batil kalah, yang hak menang. Begitulah ya. Yang hak itu pasti akan menang. Pasti akan terserlah ya. Itu yang batil itu pasti akan kalah, pasti akan kita sebutkan jatuhlah. Begitu. Itu sunnatullah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai situ. Jadi nak sebut itulah keperluan untuk dalam satu kawasan ada orang yang alim. Cuma kita okeylah, alhamdulillah, tak ada masalah. Kalau dalam daerah kita ada qadi, pegawai agama dah. Kalau negeri kita ada mufti. Cuma tidak menjadi salah orang yang nak mendalami dalam bidang agama. Okey, lagi baik. Lagi ramai lagi baik. Kerana dengan ramai tadi itu dapat membantu dalam nak menolak keraguan yang datang daripada golongan yang nak merosakkan akidah. Kalau hari ini kita sebut tadi di awal, mari bincang, kita tidak perlu kepada mazhab. Kerana Nabi tidak bermazhab. Nabi tak sebut pun tentang mazhab. Kerana pokok ni mari apa yang Nabi tahu buat, kita tak boleh buat. Apa Nabi tahu buat. Nabi tidak mazhab, kita tak boleh mazhab. Itu hujahnya. Baik, maka begitu banyaklah benda kita tak boleh buat.
Kita nak baca Quran, tak boleh baca Quran hari ni. Nabi baca Quran tidak bertitik dan tidak berbaris. Itu ibadat. Baca Quran itu ibadat. Kan? Titik dan baris itu kemudian lagi. Selepas tu lagi. Titik. Kalau tak ada titik, memang tak boleh baca. Tak ada baris pun tak boleh baca. Kita dawi payah nak baca, hak Arab lagi. Itu yang kita sebut keperluan tadi. Mana kalau mazhab tadi, depa imam mazhab tadi, depa study ni maksudnya depa kaji pada satu, bila ada masalah, kaji situasi tu, cari dalil, kita sebut inilah, memahaminya dan buat keluar hukum daripada dalil tu. Dan daripada sumber Al-Quran dan hadis, belaka mari semua daripada Quran dan hadis, melainkan tidak secara secara kita sebutkan jelas daripada Al-Quran dan hadis. Tak ada mari. Contoh mana? Ayat ketum ada. Ayat ketum ada mari dalam Quran hadis. Tak ada. Tak ada. Tak ada mana hak baharu. Maka inilah perlu ulama dalam nak istimbat hukum, nak buat keluar hukum. Ini mari kias tu. Umpamanya yang tak ada Allahumma salli ala Muhammad, yang tak ada dalil daripada Quran dan hadis. Apa dia? Sembahyang yang ditinggalkan secara sengaja. Tak ada. Tak ada dalil, tak ada mana kata, tak ada hadis yang sebut tentang tu. Al-Quran tak ada lah, hadis tu tak ada. Hadis sebut ada sembahyang yang ditinggalkan secara tidak sengaja. Nabi suruh sembahyang juga, fal yusalliha idza dzakaraha. Sembahyang juga. Ini dalil ni dipegang oleh semua ulama, walaupun depa buat keluar hukum yang berbeza hukum. Baik kita mazhab Syafi'i, sembahyang yang ditinggalkan secara tidak sengaja kena sembahyang juga. Secara sengaja juga kena sembahyang. Mana wajib kena sembahyang. Wajib dia tambahnya wajib taubat. Pasal sengaja. Sembahyang ya wajib juga. Kerana ada pandangan ulama, pandangan ulama ni sebenarnya dia keluar daripada 4 mazhab. 4 mazhab ni semuanya wajib taubat dan wajib sembahyang. Berdalilkan sumbernya apa dia punya ni? Dia panggil kias. Kias kepada dalil yang tadi. Sembahyang yang ditinggalkan secara tidak sengaja pun Nabi suruh sembahyang juga. Maka apa lagi sembahyang yang ditinggalkan secara sengaja. Cuma kias ni hukum mari kiasul aula. Kias yang lebih utama. Kenapa aulanya? Kerana hadis itu menjelaskan sembahyang yang ditinggalkan secara tidak sengaja pun Nabi suruh sembahyang juga. Maka sudah barang pastinya yang ditinggalkan secara sengaja lagi kena lah. Hak tidak sengaja kalau kita kata boleh jadi dimaafkan, tak payah sembahyang. Tapi hak ni dengan sengaja, bukan tidak sengaja, dengan sengaja maka ia lebih lagi nak kena sembahyang, sebab bukan dia tak sengaja, bukan dia lupa, bukan dia tertidur yang menyebabkan dia terlepas sembahyang. Itu perkara yang perlu kita kita hadam, kita faham, supaya amalan kita dalam masyarakat kita ni tak ada jadi masalah, tak salah. Kalau kita baca Yasin malam Jumaat, dapat pahala baca Yasin malam Jumaat. Kalau kita berarak selawat di hari Maulidul Rasul, dapat pahala selawat. Tu. Mana bagaimana nak buat tu harus boleh. Walaupun kata bid'ah. Bid'ah pada perlakuan kalau Nabi tak buat. Tapi dia akan ada pahala dalam amalan. Amalan mana? Selawat. Selawat tu pasti akan dapat pahala. Kalau kata bid'ah baca Yasin malam Jumaat. Kalau Nabi tak baca Yasin malam Jumaat. Tapi baca Yasin dapat pahala. Baca Yasin dapat pahala. Pasti baca Quran. Mari dalil baca Quran, pahala baca Quran. Samalah berzikir ke, berdoa ke. Cukup dalil umum kepada setiap amalan itu untuk kita nak beramal sudah. Jangan duk menyusahkan nak cari ni. Nabi dah buat tak?
Ini Nabi tu buat. Nabi ada baca tak Fatihah lepas sembahyang? Karena ada pandangan yang kita dengar, jangan kamu baca Fatihah lepas sembahyang. Ya, kerana kita ada baca kan lepas sembahyang, kita istighfar, ya, kita la ilaha illallah wahdah. Ya, kemudian kita Allahumma ajirni minan nar, kemudian kita baca Fatihah. Tahu. Kemudian baca ayat kursi. Ada lagi. Jangan kamu baca Fatihah lepas sembahyang kerana Nabi tak buat. Tu. Apa? Kerana Nabi tak buat. Ia hujah dia kerana Nabi tak buat. Kalaulah sekiranya Nabi tak buat, kita baca dapat pahala baca Fatihah. Dan kita tak kata itu adalah suatu kewajipan nak kena baca dah. Hatta mari sebenarnya lepas salam, nak buat apa pun tak apa. Nak bangun lari balik tak apa. Kata, mu lari balik, mari duduk baca. Tak. Kita tak marah pun. Lari balik kok dia nak cepat sakit perut, nak masuk tandas. Bukan kita kata marah, bukan kita kata sadar. Sebab salam tu habis. Memang kita pun sedar bahawa lepas salam tu ikut suka boleh belakang. Cuma kita isi kerana kita mengambil ruang dan peluang yang terbaik. Terbaik dari mana? Lepas sembahyang. Kita masih lagi dalam, kalau kata dalam rumah Allah. Kemudian masih lagi apa? Menghadap kiblat. Masih lagi dalam keadaan berwuduk. Semua molek dah. Jadi kita isi. Kenapa nak timbul isu? Ini tak boleh kerana Nabi tak buat. Kalau begitu banyak benda yang nak kena perhalusi. Ini. Bukan senang. Dalam kehidupan kita ni, cukup dalil yang bersifat umum untuk kita nak beramal. Kalau tak mari, payah. Bukan payah apa. Bagaimana? Sikit amal. Ini tak boleh, Lagi. Lah kali, tak ada apa-apa. Cuma kalau nak mari hujah kata, mana lebih utama tak apa. Kalau mari lepas sembahyang, mana lebih utama Fatihah dengan ayat kursi. Kalau mari tanya lepas sembahyang tu hanya masa singkat ya, dan baca sikit lah. Maka, bacalah ayat kursi, jangan baca Fatihah. Tak apa. Kerana ayat kursi tu lebih utama kerana ada nas. Ya, lepas siap sembahyang tu, bacalah ayat kursi. Tapi memang kita baca pun ayat kursi. Lepas Fatihah, kita baca ayat kursi. Apa? Itu perkara yang ditimbulkan, menyebabkan kita pun jadi pening. Tapi jangan pening. Amalan-amalan diteruskanlah seperti biasa. Mudah-mudahan amalan itu diterima oleh Allah. Siapa yang boleh petikai kalau Allah nak terima akan amalan itu? Siapa dia? Melainkanlah ada nas daripada Nabi sebut. Jangan kamu baca Fatihah lepas sembahyang. Okey. Itu dalil lah kalau kita dapat. Dia boleh mendatangkan dalil. Jangan kau baca daripada Nabi SAW diwayatkan sekian. Jangan kau baca Fatihah lepas sembahyang. Baru kita tak baca. Ada tak? Mana ada? Sebab apa? Sebab masih benda tu bila baca Quran kau berzikir, kau selawat, kau berdoa kau, dia luas. Terpulang. Nak baca nak baca apa pun. Kalau ayat Quran nak baca surah apa pun, bahasa mana pun boleh. Kalau nak berzikir dengan lafaz zikir macam mana? Zikir. Selawat, doa, doa lagi. Nak doa bagaimana pun. Dia tinggal isi mana doa kita doa awal tahun. Tu. Jadi tak ada masalah. Kira kan Maulid Rasul, tak ada masalah. Kita niat kerana Allah. Sebagai tanda kasih sayang cinta kita kepada Nabi SAW. Karena dengan kelahirannya, kita hari ini sebagai orang Islam. Dakwahnya atau risalah yang dibawanya sampai kepada kita hari ini. Maka kita bersyukur dan berterima kasih. Maka kita berselawat. Mengenang kita sebutkan apa itu kelahiran. Apa itu bulan kelahiran Nabi SAW. Jadi sekadar itu 8:51 jam pukul 9 dah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman kepada kita. Dengan demikian kita dapat keluar daripada kesamaran akan perkara-perkara yang datang daripada orang yang bawa mari kesamaran, khususnya dalam perkara akidah dan juga dalam perkara ibadah. Mudah-mudahan dapat kita melaksanakan ibadah dengan tenang. Kerana perkara itu bila mari kita menjadi tak tenang. Nak baca, nak bertahlil, mari tak tenang. Nak baca
Nak wirid pas sembahyang pun tak tenang, nak baca doa pun tak tenang. Ya. Kerana mari keraguan-keraguan yang datang begitu. Jadi cukup dalil yang umum. Ya, dalam perkara memperbanyakkan amal soleh sudah. Kita banyakkan. Ya. Kerana dalam pelaksanaan amal ni, yang nak terima, nak tolak tu Allah. Bukan manusia boleh nak declare, ni tak tahu. Tertolak. Bukan begitu. Melainkan menyalahi syarak, okey dah. Kalau menyalahi syarak, okey lah. Kalau dia baca Quran, nak kata tak terima, apa? Baca Yasin malam Jumaat ni bid'ah dalalah. Macam mana? Sudah. Baca Yasin bukan baca jampi serapah. Jampi serapah tak apa. Wallahu ta'ala a'lam hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته